Ini cukup penting ya, kita nak pastikan, kita nak sarankan kepada anda terus setia bersama kami kerana untuk waktu ini kita nak bercakap tentang keselamatan elektrik pada musim banjir dan apa yang perlu anda buat sebelum, semasa dan juga selepas banjir surut. Jadi untuk itu kita berkongsi dengan lebih lanjut informasinya bersama Pengarah Kawal Selia Keselamatan Elektrik Suruhanjaya Tenaga, Encik Muhammad Elmi Anas. Assalamualaikum. Selamat pagi Encik Elmi. Okey, pertama sekali sebelum kita nak bercerita tentang apa yang ada di hadapan kita sekarang ni, terlebih dahulu kita nak kongsikan secara ringkas berkenaan dengan fungsi dan juga peranan Suruhanjaya Tenaga serta peranan yang dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Kawal Selia Keselamatan Elektrik. Okey, terima kasih. Sebenarnya Suruhanjaya Tenaga ni adalah sebuah satu badan kawal selia yang mengawal selia pembekalan elektrik dan pipe gas lah. Dan dia Suruhanjaya ni ditubuhkan pada 1 Mei 2001 dan mula beroperasi pada 2 Januari 2002 lah. So skop tugasnya adalah seperti mana saya cakap tadi, mengawal selia pembekalan elektrik, membuat promosi keselamatan elektrik, menguatkuasakan undang-undang yang kita ada. Basically kita ada 2 undang-undang besar lah yang melibatkan elektrik, Akta Bekal Elektrik dan Peraturan Elektrik. Juga kita mempromosi penggunaan renewable energy ataupun tenaga boleh baharui ataupun dan juga penggunaan tenaga yang cekap. Okey. Jadi dan kalau lebih spesifik berkenaan dengan keselamatan sewaktu banjir ni, apakah peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya? Okey, basically banjir. Sebenarnya saya datang sini pun untuk memberi ingatan kepada pengguna-pengguna di luar di sana. Sebabnya kita sedang membuat persiapan untuk banjir ni, menghadapi banjir ni. Jadi dari segi aspek keselamatan adalah amat penting lah. Jadi jadi keselamatan elektrik ini memang penting kepada pengguna, di mana kita skop keselamatan Suruhanjaya ni banyaklah melibatkan keselamatan ni. Dari segi kita pengeluaran permit untuk alat peralatan elektrik, kita buat penyiasatan sekiranya ada kemalangan berlaku semua. Dan kita mengadakan ceramah-ceramah, promosi kesedaran terutama sekali bagi kawasan-kawasan yang berpotensi untuk banjir. Ya, betul. Seperti mana kita tahu, banjir ni adalah merupakan satu fenomena alam, bencana alam lah. Yang bila berlaku banjir ni maknanya banyak harta benda musnah, peralatan elektrik musnah, nyawa pun musnah. Jadi dari segi pembekalan elektrik, bila banjir ni berlaku, maknanya mungkin pencawang tenaga elektrik musnah. Talian elektrik yang talian elektrik jatuh, tiang tumbang. Okey, bila benda ni berlaku ni, kita tak akan ada elektrik lah. Akan terjadi gangguan bekalan elektrik dan sehinggalah kita cakap bila berlaku tu kemusnahan tu, kemungkinan akan berlaku kemalangan disebabkan oleh renjatan elektrik lah. Itu yang penting sekali lah. That's why saya datang sini lah untuk bagi tahu semua orang lah. Okey, tanggungjawab kita sebenarnya untuk kita menjaga amanah badan kita ni dengan memastikan aspek-aspek keselamatan itu dijaga, terutama sekali bagi sewaktu musim banjir ni. Jadi kalau kita kongsikan sedikit berkenaan dengan statistik kemalangan elektrik di musim banjir, setakat ini sejauh mana keseriusannya? Ialah kemalangan elektrik yang saya ada sekarang ni, saya kumpul sejak daripada 2002 hingga 2015 untuk bulan ni. Jumlah kes kemalangan elektrik yang saya rekod lebih kurang 807, dan ini melibatkan kes maut lebih kurang 399 dan kes tidak maut lebih kurang 408. Dan secara amnya puratanya adalah 58 kes lah setahun. Dan dari segi rekod yang kita ada, maknanya negeri Sabah mencatatkan tertinggi dan Perlis mencatatkan kes yang terendah lah, 15 kes saja. Dan punca kemalangan ni, kenapa kemalangan ni berlaku lah, di mana 36%-nya adalah disebabkan oleh pemasangan atau senggaraan tidak sempurna. 31% gagal mematuhi prosedur kerjasama. Dan kebanyakan kemalangan yang berlaku ni, 55%-nya berlaku di pasangan utiliti lah, dan 16% berlaku di rumah. Okey, kalau itu secara general kemalangan berlaku. Tapi kemalangan yang melibatkan banjir ni, daripada statistik yang saya kumpul, hanya lebih kurang 17 kes.
Dan kebanyakannya berpunca daripada talian atas jatuh ataupun perpasangan tu dihempap pokok bila banjir, angin apa semua mari dia hempap talian semua rosak. Okey, itulah itu punca kejadian ni lah. Baik, dan kalau kita boleh beri sedikit nasihat kepada rakyat Malaysia, khususnya mereka yang terjejas banjir, apa yang mereka perlu lakukan? Terutama sekali lah bagi yang belum, kita bagi saranan pada yang belum semasa dan juga selepas banjir. Sebelum saya pergi masuk tu tips keselamatan ni, saya ingin berkongsilah mengenai some of kejadian yang berlaku melibatkan kemalangan elektrik dan kemalangan tidak elektrik, kemalangan maut dan kemalangan tidak maut yang terlibat lah. Macam yang berlaku pada tahun 2002 yang melibatkan seorang mangsa lah, di mana penunggang motor dia mati lah, dia mati apabila talian atas tu, talian elektrik tu jatuh atas jalan, and then dia langgar. Bila dia langgar, talian tu masih lagi hidup lah, dia tidak tahu. So dia mati. Yang keduanya ada kes di Pahang ni, saya tengok dia ni bekerja menebang pokok. Bila dia tebang pokok tu, dahan tu jatuh, kena timpa talian elektrik. Dan dia cuba nak baiki. Bila cuba baiki, dia tak ada pengalaman dalam bidang elektrik apa semua. Jadi terkena renjatan elektrik. Jadi matilah dia. Dia ni yang maut jugalah. Kes ni. So sedihlah bila kita tengok bila kemalangan ni berlaku lah di kalangan awam lah. Okey. Baik, terus kepada nasihat. Okey, nasihat ni waktu banjir ni saya lebih menekankan pada prevention lah. Orang cakap prevention is better than cure, ataupun mencegah adalah lebih baik daripada merawat lah. And then jadi saya juga dulu masa kecil pun suka bermain banjir ni. Masa tu ingatkan kita hero lah kan. So apa yang saya nak nasihatkan bahawa kita kena ingat bahawa air ni adalah satu pengalir elektrik yang baik. Jadi kena hati-hatilah. Dia macam besi juga, dia pengalih elektrik baik. Dan kalau berlaku kemalangan tu, memang kita tidak orang cakap inilah sama ada kita maut atau tak maut, ataupun kalau kita tak maut pun mungkin meninggalkan kesan yang macam teruk lah. Mungkin parut ke, lekat ke, ataupun tangan kita tak boleh nak berfungsi apa semua. Jadi bagi saya prevention is better than cure. And then bagi saya dari segi kalau banjir ni, kalau boleh jangan kita hampiri pencawang-pencawang elektrik ataupun bilik suis-suis yang ditenggelami air itulah. Dan jangan menghampiri tiang-tiang elektrik yang condong ke ataupun tali yang putus apa semua. Dan jangan, saya cakap tadi, jangan jadi hero. Ada setengah orang tu dia cuba nak test atau dia cuba nak alihkan macam tali elektrik yang jatuh tu. Sebenarnya benda tu kita nampak kita tak tahu sama elektrik ni, kita tidak orang cakap tidak ada bau. Kita tak boleh bau dia. Kita tak boleh nampak dia. Sebenarnya kan ada banyak perkara yang ingin diketengahkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Kerana kalau diikutkan ada banyak informasi yang boleh diperolehi, dan menerusi buku ni sebenarnya anda boleh dapatkan garis panduan kaedah-kaedah keselamatan pengguna elektrik di musim banjir. Dan bagaimana agaknya caranya bagi orang ramai ingin mendapatkan informasi lanjut buku ini? Bagaimana agaknya tuan? Okey, terima kasih. Buku ni sebenarnya julung kali lah Suruhanjaya buat buku ni. And then kalau siapa nak buat siapa nak dapatkan buku ni, bolehlah download melawat website Suruhanjaya Tenaga dan boleh download lah. And then kalau nak juga bolehlah buat surat kepada Suruhanjaya Tenaga, kita boleh hantar. Boleh hantar nak buat laporan terhadap utiliti yang tak pernah yang dinampak macam membahayakan pun, anda boleh gunakan talian yang sama ni, talian bebas tol 1800 222278, ataupun anda boleh ke laman sesama www.st.gov.my. Tak sempat kita nak kongsi apa yang ada kat depan ni. Secara ringkas sebenarnya apa ni? Okey, ini sebenarnya saya nak tunjukkan sini mengenai orang panggil RCD lah atau PLBK, pemutus litar arus. Jadi saya ingatkan kepada semua pengguna di rumah ni, di DB tu ada satu alat ni, yang kita pakai untuk memutus litar apabila berlaku kerosakan. Jadi saya ingin mensarankan supaya setiap 4 kali dalam 4 kali setahun cuba test, buat ujian ke atas pemutus litar ni. Nak uji ni bukan susah, senang saja. Cuma kita tekan punak ni yang orang cakap yang T ni.
Okey. T ni saya tekan punak tu. Bila kita tekan punak tu dia akan, kalaulah baik dia akan terpelantik lah, dia akan terpelantik macam tu. Jadi lepas pada terpelantik itu kita boleh reset balik lah, panggil reset balik. So, kalau tak tu maknanya ada masalah. Kalau tak tu memang ada masalah. Jadi bila ada masalah kena do something lah. Okay? Kena kalau boleh pergi panggil kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga lah. Ya. Jangan ambil sebarangan kontraktor lah. Ya, betul. Ya. Nak tahu yang berdaftar tu, anda boleh pergi ke laman sesaung www.sd.gov.my atau anda boleh hubungi talian bebas tol 1800-2222-78 ataupun talian 03-8870-8500. Jadilah bijak tenaga, dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Encik Muhammad Elmi Anas, pengarah Kawal Selia Keselamatan Elektrik Suruhanjaya Tenaga bersama dengan kita pada pagi ini bercakap tentang keselamatan elektrik pada musim banjir.